Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang saya hormati, para pensyarah, siswa pendidik dan ahli sidang sekalian. Saya Muhammad Zaim Hakim bin Lokman pada hari ini akan membentangkan satu kajian yang bertajuk Hubungan Gaya Pembelajaran dengan Pencapaian Akademik Cemerlang dalam kalangan siswa pendidik IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Pengenalan. Perbezaan individu merangkumi dari aspek pemikiran, tindak balas, minat, kecenderungan, pencapaian dan pemahaman. Feldman dan Silverman 1998 dalam teorinya menyatakan bahawa gaya pembelajaran pelajar adalah berbeza antara satu sama lain. Siswa pendidik di IPG Kampus Datuk Razali Ismail mempunyai gaya pembelajaran tersendiri. Terdapat dua penyataan masalah dalam kajian ini. Yang pertama, berdasarkan kajian lepas di Institut Pengajian Tinggi, terdapat pelbagai isu yang dihadapi oleh pelajar, di antaranya adalah berkaitan dengan gaya pembelajaran. Cik Ghani et al. 2017. Kedua, kajian Rizwan Ismail 2018. Faktor-faktor gaya pembelajaran juga didapati menyumbang kepada punca kemerosotan pelajar dalam pencapaian akademik seperti ketidakselarasan strategi dan pendekatan pengajaran pensyarah dengan keperluan dan kaedah pembelajaran pelajar di mana pelajar itu sendiri tidak tahu teknik dan cara pembelajaran yang berkesan dan efektif. Seterusnya, terdapat 3 objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti gaya pembelajaran siswa pendidik IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Objektif kedua, mengenal pasti perbezaan gaya pembelajaran siswa pendidik IPG Kampus Datuk Razali Ismail mengikut jantina. Objektif ketiga, mengenal pasti hubungan gaya pembelajaran siswa pendidik IPG Kampus Datuk Razali Ismail dengan pencapaian akademik cemerlang. Sehubungan dengan itu, terdapat 3 persoalan kajian. Yang pertama, apakah gaya pembelajaran siswa pendidik IPG Kampus Datuk Razali Ismail? Persoalan kedua, apakah perbezaan gaya pembelajaran siswa pendidik IPG Kampus Datuk Razali Ismail mengikut jantina? Persoalan ketiga, apakah hubungan gaya pembelajaran siswa pendidik IPG Kampus Datuk Razali Ismail dengan pencapaian akademik cemerlang? Seterusnya, terdapat 2 dapatan kajian lalu. Yang pertama, Rosati 2018 telah membuat satu kajian penyelidikan gaya pembelajaran terhadap 868 orang siswazah kejuruteraan di University of Western Ontario yang terdiri daripada 692 orang lelaki dan 176 orang perempuan dengan menggunakan soal selidik Felder's Index of Learning Styles. Beliau mendapati 69% pelajar mempunyai gaya pembelajaran aktif manakala 31 lagi adalah reflektif. Seterusnya, 59% pelajar bersifat sensing berbanding 41% bersifat intuitif. Seramai 89% pelajar berkecenderungan kepada gaya pembelajaran visual berbanding hanya 11% bersifat verbal. Akhir sekali, 67% sifatnya berurutan berbanding 33% pelajar mempunyai gaya pembelajaran global. Dapatan kajian lalu yang kedua, daripada Nabihah 2017, kajian yang dibuat oleh Wilson mendapati bahawa pelajar lebih memahami konsep yang sukar melalui strategi visual yang bersesuaian dengan preference style belajar mereka. Seterusnya, metodologi kajian saya menggunakan reka bentuk kajian kaedah tinjauan kuantitatif secara deskriptif dengan mengambil sampel seramai 91 orang siswa pendidik tahun 4 IPG Kampus Datuk Razali Ismail menggunakan teknik persampelan bertujuan, di mana kriteria responden yang akan dianalisis adalah berdasarkan pencapaian akademik cemerlang, iaitu nilai CGPA 3.5 dan ke atas. Kedua, memperoleh sekurang-kurangnya 2 kali anugerah pengarah. Instrumen kajian ini menggunakan soal selidik Index of Learning Styles yang dibangunkan oleh Felder dan Solomon. Instrumen ini terbahagi kepada bahagian A, iaitu 5 soalan demografi, bahagian B, 40 soalan yang terbahagi kepada 4 subskala, di mana setiap subskala itu terdiri daripada 10 soalan. Pertama, pemprosesan aktif dan reflektif. Kedua, persepsi, sensing dan intuitif. Ketiga,
input visual dan verbal. Keempat, pemahaman berurutan dan global. Instrumen ini telah mendapat kesahan satu orang pakar kajian dan nilai perkali keboleh kepercayaan Alpha Cronbach adalah 0.917. Ini adalah kerangka konseptual di mana terdapat 4 subskala gaya pembelajaran iaitu proses aktif reflektif, persepsi sensing intuitif, input visual verbal, pemahaman berurutan global yang akan mempengaruhi pencapaian akademik cemerlang. Seterusnya, kita pergi kepada dapatan persoalan pertama iaitu gaya pembelajaran keseluruhan. Berdasarkan keputusan yang telah dianalisis bahawa kaedah gaya pembelajaran pemprosesan adalah pada min 4.28 iaitu aktif sederhana, manakala persepsi min 4.72 dengan sensing sederhana, seterusnya input dengan min 4.41 iaitu visual sederhana dan seterusnya pemahaman pada min 4.18 iaitu berurutan sederhana, di mana kesemua 4 gaya pembelajaran ini berada pada sisihan piawai 0.5. Seterusnya, masih lagi dalam dapatan persoalan pertama iaitu gaya pembelajaran tertinggi mengikut subskala. Untuk gaya pembelajaran pemprosesan, tahap kekerapan yang paling tinggi adalah aktif sederhana di mana dengan bilangan 57 orang bersamaan 62.64%. Gaya pembelajaran persepsi, kekerapan yang paling tinggi adalah pada tahap sensing sederhana dengan 45 orang bersamaan 49.45%. Seterusnya, gaya pembelajaran input, kekerapan yang paling tinggi pada visual sederhana dengan kekerapan responden 55 bersamaan 60.43%. Terakhir sekali, gaya pembelajaran pemahaman, kekerapan yang paling tinggi adalah pada tahap berurutan sederhana dengan responden 48 bersamaan 52.74%. Seterusnya kita pergi kepada dapatan persoalan kedua iaitu gaya pembelajaran mengikut jantina. Gaya pembelajaran pertama iaitu gaya pembelajaran pemprosesan reflektif dan aktif. Lelaki dan perempuan mempunyai gaya aktif sederhana di mana min bagi perempuan adalah 4.31 manakala lelaki pada min 4.23. Seterusnya, gaya pembelajaran persepsi intuitif dan sensing di mana lelaki dan perempuan mempunyai gaya pembelajaran sensing sederhana kedua-duanya, di mana lelaki mempunyai min 4.82 manakala perempuan mempunyai min 4.71. Seterusnya, gaya pembelajaran input verbal dan visual di mana kedua-dua lelaki dan perempuan mempunyai gaya pembelajaran visual sederhana di mana nilai min perempuan adalah 4.47 dan lelaki pada min 4.32. Yang keempat, gaya pembelajaran pemahaman global dan berurutan di mana lelaki dan perempuan mempunyai gaya pembelajaran yang sama iaitu berurutan sederhana di mana nilai min lelaki adalah 4.19, 4.19 dan perempuan pada nilai min 4.18. Seterusnya kita pergi kepada dapatan persoalan ketiga iaitu hubungan gaya pembelajaran dengan pencapaian akademik. Analisis berikut adalah analisis hubungan korelerasi antara gaya pembelajaran dengan purata nilai grade kumulatif CGPA di mana nilai signifikan bagi pemprosesan reflektif dan aktif adalah 0.40. Nilai signifikan bagi persepsi intuitif dan sensing adalah 0.26. Nilai signifikan bagi input verbal dan visual adalah 0.38. Nilai signifikan bagi pemahaman global dan berurutan adalah 0.39. Ini menunjukkan bahawa keempat-empat gaya pembelajaran ini tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan pencapaian akademik cemerlang. Hal ini kita dapat lihat lagi dengan nilai perkali R kolerasi di mana keempat-empat gaya pembelajaran ini menghampiri 0.00 yang membawa maksud bahawa gaya pembelajaran tidak mempunyai hubungan yang kuat dengan pencapaian akademik cemerlang. Seterusnya, kesimpulan kajian ini. Terdapat 3 kesimpulan kajian.
Pertama, hasil dapatan gaya pembelajaran siswa pendidik menunjukkan bahawa terdapat 57 orang bersamaan 62.6% memiliki gaya pembelajaran aktif sederhana, 23 orang bersamaan 25.37% memiliki gaya pembelajaran reflektif dan aktif seimbang, 11 orang bersamaan 12.09% memiliki gaya pembelajaran aktif tinggi. Ini menunjukkan bahawa siswa pendidik program ijazah sarjana muda perguruan tahun 4 lebih cenderung menjadi active learners. Kesimpulan kedua, dari segi jantina, siswa pendidik dari kalangan lelaki dan perempuan kedua-duanya mempunyai kecenderungan yang sama, iaitu gaya pembelajaran aktif, di mana lelaki 84.6%, manakala perempuan 86.2%. Kesimpulan yang ketiga, hubungan korelasi gaya pembelajaran dengan purata nilai grade kumulatif CGPA menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan. Seterusnya, cadangan kajian ini ditujukan kepada 4 pihak. Pertama, siswa pendidik mengenal pasti gaya pembelajaran supaya lebih mengenali kekuatan dan kelemahan diri dalam proses pembelajaran. Cadangan kedua bagi pensyarah adalah memilih gaya pengajaran sesuai mengikut keperluan siswa pendidik. Cadangan ketiga bagi pentadbiran IPG untuk menganjurkan program-program yang mendedahkan kepada para pensyarah dan siswa pendidik tentang model-model gaya pembelajaran dan kepentingannya. Cadangan yang keempat bagi kajian lanjutan perlu melibatkan sampel yang lebih besar untuk mendapatkan kesahan yang lebih tinggi terhadap kajian tersebut. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.